Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ni saya nak tunjuk uh, cara kita menggunakan M+ lah, bukan cara kita menggunakan, cara kita berjual beli, ataupun saya nak tunjuk apa-apa function-function tertentu dalam M+ apps. Apps ni yang kita install dekat kita punya handphone lah, kat dalam handphone kita. Nanti saya mungkin akan buat video lain, iaitu video yang menunjukkan untuk kita familiarizekan dengan platform kita tu lah, platform jual beli, insyaAllah untuk mendapatkan keuntungan lah kan. Okey, sekejap saya bagi besar sikit. Okey, app M+ inilah. Sebenarnya yang ni dia update mungkin sempena tahun baru ke apa-apa, jadilah simbol yang ada ni. Tapi yang penting ni dia ada tulis M+ online. Jadi kita masuk M+ online. Kemudian kita masukkan kita punya password, kita punya ID. Dekat dalam skrin korang ni dia memang tak tunjuk lah kan. Alright. Yang ini di bahagian dashboard dia. Kenapa tak tunjuk juga? Ke tak boleh? Tak boleh saya rasa ni. Tak apa. Tak boleh, kita buat cara tak boleh lah. Tak boleh. Boleh tak? Okey. Ni dia punya menu utama lah. Lepas kita login, kita akan dibawa di bahagian ni. Okey, di sini kita boleh letak kita punya favorite ke, kita punya watchlist ke. Kalau kita klik kat sini, dia boleh lah. Oh, bukan. Kita letak kita punya counter-counter yang kita selalu pantau ke. Ataupun kita ada beli ataupun jual satu-satu counter, jadi kita nak tengok, kita nak letak shortcut lah kat situ. Tapi saya selalu tak letak lah, sebab dia punya menu simple. Jadi kalau kita tengok kat sini, dashboard yang tadi kita tengok tu, top 30, dia akan menunjukkan 30 counter yang paling top. Kalau macam kita tengok kat sini, ruangan ni aktif, top aktif. Kemudian top gainer. Jadi kita boleh tengok ni, top gainer ni maksudnya yang paling tinggi keuntungan dari sudut harga lah. Yang ni yang paling tinggi keuntungan dari sudut persen. Yang ni dari sudut harga yang paling loose lah, yang paling rugi. Ni yang paling rugi dari sudut persen. Okey. Jadi kita tengok kat sini lah. Okey, kemudian kita kena selalulah tekan menu ni. Ni menu lah. Okey, kat sini ada favorite. Favorite ni yang macam saya kata lah, mungkin kita boleh buat dia sebagai watchlist. Kalau kita klik kat market ni, kita akan dibawa ke inilah. FUMKLCI ni, whole market ni market keseluruhan. Apa itu market keseluruhan? Main market, ace market, lead market, semua digabung masuk dalam ni lah. Okey. Dan kita nak tengok berapa counter yang untung rugi, kita rujuk pada sini. Hijau simbol atas, naik lah. Merah simbol bawah, turun lah. Okey. Ni yang keseluruhan market lah. Keseluruhan market. Yang kalau putih, maksudnya dia tak bergerak. Yang X ni, maksud dia tak diniagakan. Tak tahulah sebab apa, cuti dan sebagainya kan. Okey, kita buka menu balik. Kalau kita nak cari counter, dan kita pun dah tengok counter tu, kita dah kaji counter tu dan sebagainya, kita boleh pilih kat stock, just tulislah nama counter apa kita dah kaji. Kange. Nanti dia akan bagi cadangan kat situ. Kalau kita nak letak dalam favorite, kita write kat sini lah. Kalau kita just nak pergi, masuk ke situ. Jadi dalam Kange ni, contoh kalau kita nak buat pembelian,
kita just tekan buy lah. Dan harga apa yang kita nak refer kalau kita nak beli? Kita kena refer harga best sell yang paling tinggi. Yang paling tinggi lah. Yang paling tinggi best sell. Ni 14 sen. Dan kalau kita nak jual, kalau waktu tu kita dah beli, kita dah pegang kaunter tu, kita nak jual, kita kena refer bahagian best buy. Best sell maksud dia harga yang terbaik yang dijual. Ni harga yang terbaik yang dibeli. Jadi yang kita boleh beli adalah yang di sini. Kalau kita nak beli yang contoh kalau contoh kita dah tahu dah harga ni 145 baru sesuai untuk kita beli kan. Kalau kita contoh kita nak beli yang harga ni, kalau kita beli, dia punya status dia kita masih tak dapat lagi beli sampailah harga yang 145 ni naik ke atas. Naik ke atas lah, barulah kita dapat beli harga ni. Ataupun macam tu juga yang jual. Contoh kita beli 140, kita nak jual 145. 145 ni dia mesti ada dekat kawasan sini. Kalau kita tengok bila dia buat counter clockwise, contoh counter clockwise lah, dia pun pusing 140, dia akan pergi ke sini, dia akan turun sini, barulah 145 ni ada kat sini. Dia akan pusing, dia akan buat rotate lah, dia akan buat rotate. Jadi nak beli tengok yang kanan, nak jual tengok yang kiri. Sebab kita ni alah, kalau pergi logik lah, takkanlah best buy ni aku beli 135, best sell aku jual 140, ada untung setengah sen kan. Untung lah macam tu kan, senang lah beli jual terus kan. Jadi dia bukan macam tu lah, kita kena refer kepada best sell. Ok, best sell, jadi kita tekan lah buy. Ok, 140, kita beli 140. Order entry, biarkan. Ok, ni bahagian trading limit ni, dia menunjukkan kita punya duit lah, berapa duit yang kita ada untuk kita membeli. Ok, macam saya tak ada duit dalam ni, jadi tak boleh lah beli. Jadi modality ni apa? Tak boleh klik lah. Bukan tak boleh klik, saya klik kat screen pula. Ok, contoh IDSS saya tak tahu. Modality. Ok, price 140, quantity. Ni quantity ni yang banyak orang keliru ni lah. Darab 100 share ni maksud dia minimum 1 lot. Jadi kita tulis lah 1 lot kalau kita nak beli 1 lot. 1 lot maksud dia 100 share lah. Kalau harga 14 sen ni, kita kena darab lah 14 sen ni darab dengan 100. 14 sen ni darab dengan 100 bersamaan dengan 1 lot. Maksud dia lebih kurang RM14 1 lot. 1 lot RM14. Kita ada 100 saham dalam kaunter. Inilah kaunter apa? Kanga tadi. Okey, jadi kita kena darab lah. Kita kena darab. Kalau kita nak main 10,000 unit, 10,000 unit bersamaan dengan 100 slot. 100 darab 100 sama dengan 10,000. Jadi itulah cara kiraan dia. Validity, kalau kita nak beli sekarang tu, today lah. Kalau kita tetapkan nak beli hari-hari bila-bila, kita kena pilih GTD ni. GTD ni go to date. Go to date ni maksudnya kita kena pilih lah hari apa yang kita nak beli dia. Tapi kalau biasanya kita nak beli sekarang lah kan. Kalau sell, mungkin lah kita dah tetapkan time tertentu kan. Okay, sekarang ni beli, sekarang ni jual pula. Okay, kita dah beli, sekarang ni kita nak jual, sell. Okay, jual, kita kena refer harga yang tadilah belah kiri atas. Ataupun kalau kita buka je situ, dia akan bagi terus best buy. Maksudnya harga terbaik yang dia beli kan. Okay, dia akan letak harga 135 ni. Yang biasanya yang harga yang dia letak kat sini lepas kita klik ni, memang harga ni yang terbest lah, terbaik lah, yang untuk dijual pada waktu ni. Okay, di sini kita boleh tengok order entry. Tak faham tak? Modality. Okay, yang ni kalau kita contoh lah, kita dah ada profit dalam satu counter. Kita ada profit dan dah naik dah. Kita tak ada masa nak pantau counter tu. Jadi kita boleh pilih stop limit. Stop limit ni maksud dia kalau dia turun tahap tertentu yang kita set stop limit ni, dia terjual. Okay, dia terjual. Sebab kita tak dapat pantau tau. Kita dapat pantau, kalau kita dapat pantau boleh lah kita jual waktu time tu kan. Jadi stop limit ni salah satu function yang membolehkan
dia jual secara automatik walaupun tanpa kita nak tengok kan. Maksudnya kita set lah kita nak jual. Dan nak set jual ni mestilah harga dia, kalau kita set stock limit lah, mestilah harga dia melebihi daripada harga yang kita set ni. Maksudnya kalau contoh harga dia sekarang ni 135, kita tak boleh lah set stock limit dia 140. Dia kena kurang daripada 135 ni, mungkin 130 ke ataupun 115 ke. Okay, jadi kita kat sini pun kita kena tulis dia punya harga lah 0.115, 0.115. Kuantiti kita ada berapa banyak lot? Kita ada 100 lot, ataupun 10,000 unit. Jadi kita tulis 100 lah. Kemudian klik order preview. Nanti dia akan bawa untuk kita masukkan kita punya password lah. Password kita yang waktu mula-mula kita login tu. Okey. Itu kalau kita set stock limit. Kalau kita tak set stock limit, kalau kita nak jual terus, just ni lah. Kita pilih lah yang best buy tu kan. Harga yang terbaik yang dia orang beli. Ataupun kita siap. Harga dah naik banyak. Dah naik 150 contoh dia. Satu naik 150. Mungkin kita kata, lepas ni dia kalau dia naik satu week lagi, aku nak jual lah. Jadi kita pun set lah 160. Ini macam kita queue sell lah. Bila kita set macam ni, dia takkan terjual lagi. Dia terjual apabila harga dah sampai ke paras ni lah, 160 ni lah. Harga semasa dia adalah pada 135. Ni harga 135. Ni kalau ni lah kan. Jadi yang tu kita panggil queue sell lah. Kita sell queue kita. Kita queue sell. Okey, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan cara kita membeli dan juga cara kita menjual. Okey, macam mana kita nak masukkan duit dalam kita punya CDS, akaun CDS ni. Okey, pergi ke bahagian payment. Pilih deposit. Kalau offline deposit, mungkin ada cek ke dan sebagainya kan. Makan masa lambat lah. Sebab sekarang ni dunia pun dah maju. Mungkin kita boleh online FPX deposit. Okey. Kat sini kita kena tulis lah berapa yang kita nak buat masuk. Contoh 100,000 juta. 100,000 juta banyak duit kita kan. 10,000. 10,000 kita submit. Contoh kita submit 10,000. Ya, no third party fund transfer is allowed. Maksud dia okey, sekejap maksud dia kalau contoh kita daftar akaun M Plus ni di atas nama kita. Di atas nama kita, betul. Third party ni maksud dia kita nak bawa masuk duit menggunakan bank orang lain. Tak boleh. Dia kena bank yang kita daftar waktu kita daftar mula-mula hari tu. Waktu kita daftar mula tu kita guna apa? Kita punya personal account kan. Jadi kena guna personal account lah. Jadi kita pun pilih lah bank apa yang kita nak gunakan. CIMB Click ke apa ke. Jadi kita akan dibawa direct ke kita punya tu lah. Ni contoh lah, saya tak nak masuk lagi. Jadi kita masuk ni sebenarnya dan teruskan lah step-step yang biasa yang ada step-step dia kan. Korang maklum lah tu. Apa benda pula ni? Ini contoh je lah. Exit. Okay. Verifying payment pula dah. Tak apa. Nanti dia ni lah tu. Alah, payment tak buat lagi. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu duit ni dah masuk ke belum? Jadi kita pergi kat payment status. Kat sini dia akan tulis submit. Kalau dah masuk dia tulis apa? Success kot. Dia akan tukar daripada submit ni kepada success. Kepada success lah. Jadi kita dah ada lah duit dalam tu kan. Okey, macam mana pula kita nak withdraw? Macam mana kita nak keluar duit? Pilih withdraw. Cash withdrawal. Okey, kemudian bank to be deposit ni
bank account number kita punya ni lah, yang ni kita kena pilih kita punya bank account number. Kena pastikan yang ni pun kita tak buat third party, maksud dia memang kena guna nama kita. Tuliskan secara manual kita punya nombor account kita tu, kemudian berapa jumlah yang kita nak withdraw. Dekat bahagian atas ni dia akan tulis jumlah duit yang boleh kita keluarkan, jumlah duit yang kita boleh withdraw. Okey. Jadi secara umumnya kalau kita nak tengok kita punya duit dalam account ni, kita klik account summary ni lah. Jadi dia akan tunjuk lah berapa duit yang kita ada, apa yang adalah banyak-banyak term-term yang itu kan. Saya pun tak pandai sangat. Jadi kalau contoh kita nak tukar menu kita tak nak floating ni yang bulat ni, kita nak klasik, pilihlah klasik, menu klasik ni yang ni lah. Kita klik kat bahagian kanan, bahagian kiri atas tu. Kalau kita nak tukar password, kita nak apa benda kan, jadi saya suka floating ni lah, sebab kita boleh letak dekat mana-mana. Mana-mana kita letak dia pun tak ada masalah. Jadi apa lagi yang penting-penting portfolio ni dia menunjukkan kaunter-kaunter yang kita sedang pegang. Contoh kita ada pegang Kanga tadi, jadi dia akan tulis lah average price ni, maksud dia harga yang kita beli. Last ni maksud dia harga sekarang, harga yang terkini. Quantity, berapa unit kita ada. UPLS ni dia punya profit dengan loss punya ni lah, keuntungan kita ataupun kerugian kita dalam bentuk persen dan juga dalam bentuk ringgit, dalam bentuk duit lah kan. Alright. Jadi yang penting kalau kita ada buat pembelian, dia apa masalahnya? Masalah server. Kalau kita ada buat pembelian, kita boleh tengok melalui order status lah. Kita punya pembelian tu dah berjaya ke, ataupun kita punya penjualan tu dah berjaya ke belum. Jadi kat situ kita boleh tengoklah, kita boleh pantau. Okey, sekian dulu kita punya video untuk kali ni. Yang ni pun dia ada masalah ni. Nanti saya akan buat satu video lagi khusus untuk penggunaan menggunakan desktop, tak guna apps. Jadi kita nak tunjuk macam mana bila kita guna desktop pula. Macam mana kita guna desktop pula, macam mana kita nak nak tengok lah menggunakan desktop. Sebab dia overall lah tak sama kan. Kalau apps ni dia lebih ringkas dan padat. Kalau dekat desktop tu macam-macam lah. Macam-macam lah kita boleh setting dia punya interface dan sebagainya kan. Okey, sekian dulu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya selingan saja. Saya nak jemput kawan-kawan semua untuk masuk ke kita punya channel Telegram, untuk kita belajar teknik-teknik yang membolehkan kita untuk membuat profit secepat mungkin. Kalaulah kita ni jenis orang yang tak nak simpan duit lama-lama dalam satu-satu kaunter. Dan juga kita akan ajar teknik-teknik yang membolehkan kita buat duit banyak kali dalam satu-satu kaunter dengan cepat dan insya-Allah yang berprofit yang tinggi lah. Sebab kita punya kaedah ni, kita akan berkemungkinan, kita akan berpotensi untuk berjumpa dengan kaunter-kaunter yang boleh naik terbang yang sangat tinggi, yang boleh memberikan keuntungan yang cepat. Sebab kita ni bukan macam orang lain dia ada banyak duit, jadi dia boleh save dia punya duit tu dalam satu-satu kaunter lama-lama. Jadi kita bukan macam tu. Kita nak buat duit cepat dan kita nak buat duit hari-hari. Kalau boleh kita dapat hari-hari duit lah. Terutamanya kepada individu yang berpendapatan terjejas sejak waktu PKP, semasa PKP. Sama seperti saya. Jadi join lah kita punya channel sekarang untuk kita buat duit sepantas mungkin esok. Sebab kita tahu kita punya duit had dia punya tu je. Jadi dia tak ada tempat lain untuk kita nak letak untuk kita buat swing dan sebagainya. Kita nak buat profit hari-hari dengan kaedah yang santai-santai, dengan tenang-tenang. Sebab itulah kita punya team, kita namakan dia sebagai Entry Like a Boss. Jadi join kita punya channel sekarang, Entry Like a Boss. Semoga kita boleh buat duit esok. Join kita sekarang ya.